Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan pula kaji kita dalam tema 2 semester 1. Ini bukan semester 2, semester 1 secara dunia. Hari ini saya akan membicarakan tentang institusi pemerintahan Tsar ataupun Maharaja Rusia. Kita nak lihat segi kedudukan dan peranan Maharaja dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Rusia. Ini khususnya pada abad 16, 17, 18 dan juga 19. Okay, dalam memahami tajuk ini, ramai yang keliru berkaitan dengan isu pemerintahan. Isu pemerintahan yang paling awal yang kita nak kaji adalah sistem pemerintahan berbentuk monarki ataupun sistem beraja. Jadi sistem beraja ini, kita boleh lihat sistem beraja yang besar. Ini wilayah yang besar di bawah seorang maharaja yang di Rusia dipanggil Tsar atau Tsar. Okay. Kita nak jelaskan dulu apa yang dikatakan kedudukan, di mana letaknya kedudukan seorang maharaja itu dari segi hierarki, dari segi kedudukan politik dan sebagainya. Dan kita juga nak lihat apakah peranan sebenarnya maharaja itu, apa dikatakan sebagai peranan maharaja dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan kita hanya akan ambil contoh daripada maharaja-maharaja yang terdapat dalam di Rusia yang berkaitan dengan kedudukan dan juga peranannya sebagai contoh dalam mengukuhkan jawapan kita untuk menjelaskan tentang kedudukan dan peranan maharaja di Rusia. Okay, teruskan bersama saya, Suka Sensei. Okay, pertama sekali untuk kita memahami apa yang dikatakan sebagai isu pemerintahan dan pentadbiran dalam sistem beraja yang diamalkan di Rusia, kita perlu faham latar belakang sejarah Rusia itu sendiri. Okay, di mana bermulanya sistem pemerintahan beraja ini daripada tahun 1547 sehinggalah tahun 1917. Ini apabila berlakunya revolusi Bolshevik yang menyebabkan berakhirnya sistem beraja di Rusia. Jadi sistem pemerintahan Rusia adalah diwarisi daripada sistem pemerintahan Empire Byzantine. Ini selepas berlakunya perkahwinan antara Ivan ketiga dengan cucu Maharaja Byzantine iaitu Sofia pada tahun 1469. Jadi sistem pemerintahan di Rusia ini menggunakan konsep Caesaropapism, iaitu konsep gabungan unsur keagamaan dan politik yang menghendaki rakyat tak setia kepada pemerintahan Rusia. Ini diambil daripada sistem pemerintahan Yunani, kemudian Rusia cuba untuk menggabungkan kedua unsur tersebut, di mana Caesar adalah ketua negara. Jadi gelaran raja ataupun maharaja Rusia itu dikenali sebagai Tsar ataupun Tsar. Sempena dengan gelaran Caesar, iaitu Julius Caesar kalau pelajar masih ingat. Ini yang digunakan pakai oleh pemerintah Empire Byzantine ataupun Rom sebelum ini. Jadi Ivan keempat merupakan raja pertama yang menggunakan gelaran Tsar, dan penggunaannya berakhir dengan dinasti Romanov pada tahun 1917. Itu maharaja yang terakhir dalam sistem beraja di Rusia. Daripada abad ke-16 hingga abad ke-20, kita lihat pemerintahan beraja di Rusia ni sering bertukar ganti. Daripada di bawah dinasti Romanov, iaitu bermula daripada Michael Romanov 1613 hingga 1645, Peter the Great 1682 hingga 1725, Catherine pertama 1725 hingga 1727, Tsar Alexander pertama 1801 1825, Tsar Nicholas pertama 1825 1855, Tsar Nicholas kedua dan juga Tsar Nicholas kedua 1854 1917. Ni Tsar Nicholas ke-17 yang kedua, Tsar Alexander yang kedua, Tsar Nicholas yang kedua. Okey, ini antara dinasti-dinasti yang terdapat di bawah dinasti Romanov ni, di mana inilah antara maharaja-maharaja atau pusat yang cukup terkenal dalam dinasti Romanov ini. Okey. Jadi apa yang kita nak faham sebenarnya? Kita nak faham tentang institusi pemerintahan ataupun sistem beraja di Rusia. Kita nak lihat dari segi dua benda saja, kedudukan dan peranan dia. Jadi kita akan detailkan apa yang dikatakan kedudukan, apa yang dikatakan sebagai peranan. Ini itu kita kenal. Jadi sebelum kita nak menjelaskan itu, dari segi latar belakangnya, kita boleh cerita tentang pengenalan itu berkaitan dengan sistem beraja di Rusia.
Ini mungkin kita bertambah. Sistem Raja Rusia ini di bawah dinasti Romanov selama 304 tahun, berakhir semasa pemerintahan Tsar Nikolai II apabila berlakunya Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan diganti dengan sebuah parti campuran yang mengaku dirinya sebagai kerajaan sementara. Okey, lagi segi latar belakang juga kita boleh menjelaskan tentang pemerintahan kerajaan sementara di bawah Peter Lvov dan Alexander Kerensky sehingga 25 Oktober tahun 1917. Jadi akhirnya pemerintahan Rusia diambil alih oleh Vladimir Lenin ini melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Jadi pemerintahan beraja di Rusia dilambangkan dengan penggunaan gelaran Tsar atau Tsar yang berasal daripada Caesar ataupun Maharaja. Ini yang digunakan oleh pemerintahan Rom Timur, iaitu Byzantine sebelum ini. Jadi raja-raja Rusia mempunyai kedudukan yang tinggi dan memainkan peranan yang penting dalam sejarah perkembangan negara Rusia. Antara raja-raja Rusia yang terkenal ialah Tsar Peter the Great, Tsarina Catherine Agung dan juga Tsar Alexander II. Kita ambil contoh Tsar Peter Agung. Memerintah Rusia pada tahun 1689 hingga tahun 1725. Pernah mengembara ke negara Eropah, khususnya Eropah Barat seperti Jerman, Belanda, Austria, England dan juga Perancis. Kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Eropah Barat ini telah mendorong Tsar Peter Agung untuk melakukan pembaruan dan membuat perubahan dalam wilayah-wilayah Rusia ini di bawah pentadbiran. Sebab itu dikenali sebagai Tsar Peter the Great. Jadi kita boleh ambil contoh daripada Tsar Peter the Great, daripada Katerina, daripada Alexander, Nicholas dan sebagainya untuk dikaitkan dengan kedudukan raja, peranan raja itu sendiri. Ini yang akan kita detailkan sebelah sini. Apa yang dikatakan sebagai kedudukan raja dan apa itu yang boleh kita jelaskan dari segi peranan raja dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Okey pelajar, mari kita lihat dari segi kedudukan Tsar Rusia ataupun kedudukan Maharaja Rusia. Pertama, kalau kita lihat kedudukan Maharaja Rusia itu paling tinggi, tertinggi dari segi hierarki politik, dari segi hierarki sosial. Rakyat oleh kerana kedudukannya yang tinggi itu, rakyat perlu taat setia dan memandang mulia kepada Tsar. Dalam sistem pemerintah beraja di Rusia, Tsar mempunyai kedudukan tertinggi dari segi struktur masyarakat ataupun hierarki masyarakat. Orang yang paling nombor satu, orang paling atas sekali dari segi kedudukan dan hierarki masyarakatnya. Jadi Tsar merupakan ketua dalam setiap bidang pemerintah di Rusia. Sekarang kita panggil badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman, semuanya diketuai oleh Tsar di Rusia. Jadi Tsar berkuasa membuat segala keputusan yang akan dilaksanakan di Rusia dan segala perintah Tsar rakyat tidak boleh membantah. Sebab kata raja adalah undang-undang. Ini jadi sebagai pemerintah tertinggi di Rusia, Tsar ini mempunyai kata permutus dalam sebarang keputusan. Sebab dia yang boleh membuat keputusan. Itu kuasa eksekutif. Sumber kuasa perundangan. Ini badan kehakiman, badan pelaksana dan sebagainya. Dan juga sumber kuasa ekonomi. Sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh Maharaja Rusia. Dan juga sumber ketenteraan. Ini sumber ketenteraan. Itu semua terletak di bawah kuasa dan bidang kuasa Tsar. Tsar juga mengetuai pentadbiran negara Rusia mengikut kehendaknya. Sebab dia berada di kedudukan yang tertinggi. Ini sebab tu katanya adalah kata pemutus. Menubuhkan kementerian-kementerian dan setiap satunya bertanggungjawab sebagai satu cabang pentadbiran. Jadi melantik, Tsar yang akan melantik mereka yang berkelayakan sebagai menteri di jabatan atau kementerian-kementerian yang dibentuk oleh Tsar tadi. Jadi Tsar sangat mempunyai kedudukan yang paling tinggi dari hierarki sosial, dari segi hierarki politik. Di Rusia, Tsar adalah orang nombor satu. Ini paling atas. Contoh Tsar Alexander II memerintah Rusia pada tahun 1855 hingga 1881, menaiki tahta semasa negara mengalami kemerosotan, memberi keutamaan kepada politik dan menamalkan dasar tolak ansur, serta menamatkan perang Crimea dan melakukan pembaruan kepada negara. Itu contoh. Sebab Alexander II ini Tsar adalah mempunyai kedudukan yang paling tinggi di Rusia. Jadi dia bertanggungjawab untuk melaksanakan kebaikan kepada negara Rusia pada waktu itu. Ini jelas menunjukkan bahawa Tsar adalah mempunyai kedudukan paling tinggi dari segi hierarki politik dan hierarki sosial dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran di Rusia.
Perkara kedua yang boleh kita jelaskan tentang kedudukan sah ataupun maharaja, iaitu berdasarkan kepada sah ataupun maharaja itu berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak dalam pemerintahan dan pentadbiran. Jadi sebelum Revolusi Rusia 1917, Rusia telah mempraktikkan pemerintahan bercorak autokratik, iaitu raja berkuasa mutlak. Pada tahun 1547, Ivan keempat yang lebih dikenali sebagai Ivan yang ganas telah memerintah Rusia dengan menggunakan kuasa mutlak raja. Beliau telah bertindak mengisytiharkan kanun undang-undang baru pada tahun 1550 ataupun 1550 dengan menubuhkan badan perwakilan feudal yang dikenali sebagai Zemsky Sabor. Ini adalah satu badan perwakilan yang pertama di Rusia. Ini sekarang ini kita panggil parlimen lah. Jadi apa yang dibuat oleh maharaja ataupun Tsar ini telah berjaya melemahkan kedudukan orang Tatar di Rusia dengan menguasai Kazan pada tahun 1552 dan Astrakhan pada tahun 1556. Jadi semasa pemerintahan Tsar keempat, iaitu Nikolai kedua 1854-1917, mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan keputusan pentadbiran serta hal ehwal kerajaan. Itu satu contoh menunjukkan kedudukan raja yang tinggi dari segi hierarki dan juga kenapa dia mempunyai kedudukan yang tinggi tadi. Itu yang pertama, dia juga mempunyai kuasa mutlak. Berkuasa mutlak dalam membuat keputusan, membuat dasar dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, kita nak menjelas tentang kedudukan raja, kita boleh kaitkan dengan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh raja ataupun Tsar. Maharaja Rusia seperti maharaja lain di dunia mempunyai hak istimewa dalam masyarakat, seperti kekebalan dari segi undang-undang dan diberi berbagai kemudahan istimewa dari segi protokol dan sebagainya. Jadi segala kata sah akan dirujuk dan dianggap sebagai undang-undang. Itu adalah hak istimewa sah yang boleh kita jelaskan. Dan kita boleh ambil contoh, pelajar boleh ambil contoh, banyak contoh yang kita boleh kaitkan dengan pemerintahan daripada mana-mana maharaja atau sah yang berlaku dalam dinasti Romanov ini, untuk kita kaitkan, untuk membuktikan wujudnya hak istimewa itu, untuk membuktikan wujudnya maharaja itu berkuasa mutlak, dan juga membuktikan maharaja itu mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jadi ini adalah tiga perkara yang kita boleh jelaskan bila kita sebut bincangkan kedudukan maharaja Rusia. Jadi kedudukan maharaja Rusia itu kita boleh jelaskan dari segi politiknya. Ini adalah tiga perkara ini, itu kedudukan yang tertinggi dalam negara, kedudukan raja yang berkuasa mutlak, dan juga mempunyai hak-hak istimewa. Dan kita juga boleh jelaskan ni penguasaannya dari segi kedudukan ekonominya dan juga dari kedudukan sosial tu, dari segi ketinggiannya disegani oleh rakyat, misalnya sebagai ketua agama Kristian di Rusia. Itu pelajar boleh kaitkan nanti dari segi kedudukan. Jadi saya beri tiga faktor utama dulu yang boleh kita kaitkan dengan kedudukan maharaja Rusia. Okey, bahagian yang kedua saya ingin jelaskan hari ini adalah peranan sah ataupun maharaja Rusia dalam pemerintahan dan pentadbiran. Peranan yang pertama adalah sah Rusia itu sebagai ketua negara. Ketua negara dan juga ketua kerajaan. Sebab maharaja Rusia berperanan sebagai ketua negara dan ketua kerajaan yang berkuasa mutlak dalam pentadbiran. Jadi baginda berkuasa dari segi politik, ekonomi, sosial. Ini seperti mana zaman pemerintahan Shah Nicholas kedua dan juga zaman Shah Peter Agung. Contoh, kita boleh ambil contoh ini. Misalnya dari segi politik, semasa zaman Shah Peter Agung, baginda telah melakukan rombakan dalam institusi pentadbiran, seperti mewujudkan institusi pentadbiran seperti Duma, Zemsky Sabor dan juga Fiskazi. Misalnya pada tahun 1711, Duma dan Zemsky Sabor ini diganti dengan Majlis Senat. Jadi pertubuhan colleges juga diusahakan untuk mengurangkan beban tugas anggota Senat. Pada tahun 1721, pusat pentadbiran diubah dari Moskow ke St. Petersburg. Jadi sistem pentadbiran yang cekap dapat meluaskan kuasanya dan menewaskan Turki dan Sweden. Itu berlaku semasa zaman Peter Agung. Kalau kita nak bagi contoh dari segi politik, menunjukkan kedudukan Shah itu sebagai ketua negara dan ketua kerajaan, yang menentukan hala tuju sesebuah negara. Jadi Shah Peter Agung telah memberikan penekanan kepada pembangunan
ekonomi juga, seperti industri berat, industri pembuatan, untuk memakmurkan ekonomi Rusia pada waktu itu. Jadi sektor pembuatan barangan telah dimajukan di Ural, di mana Rusia juga telah menggalakkan kemasukan pelabur-pelabur asing dan mendirikan kilang di Rusia. Yang kita dapati pada tahun 1725 terdapat 200 buah kilang di Rusia, daripada hanya 21 buah sebelumnya. Jadi ini contoh bagaimana Shah itu jelas adalah seorang ketua negara dan ketua kerajaan. Dia yang menjadi penentu kepada hala tujuan negara dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Peranan kedua Shah ataupun Maharaja Rusia adalah menentukan dasar luar negara. Kalau kita lihat, peranan ini penting. Shah Rusia berkuasa dalam menentukan hubungan luar negara ataupun hubungan diplomatik. Maharaja Rusia telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropah Barat, termasuk Jerman, untuk melatih tentera Rusia. Misalnya pada tahun 1801, Tsar Alexander Pertama telah menandatangani satu perjanjian dengan Napoleon pada tahun 1807, iaitu Rusia bebas menjalankan dasar menaluki Turki dan berjaya merampas wilayah Bessarabia pada tahun 1812. Tsar Rusia juga, kalau kita lihat, yang paling terkenal pada abad ke-19 adalah Tsar Alexander Pertama. Beliau telah membuat berbagai perkembangan, itu dari segi dasar luar negara, dasar liberal, dasar dalam negara, dasar anti-liberal dan juga komplot Decembris. Semua itu dibuat sebab dia yang menentukan dasar, sama ada dasar dalam negara ataupun dasar luar negara. Dan selepas menandatangani perjanjian dengan Napoleon di Turki, Sir Alexander Pertama telah melancarkan kempen ketenteraan terhadap Turki. Pada tahun 1812, Tsar Alexander Pertama telah berjaya merampas wilayah Bessarabia dari Turki. Kemudian pada tahun 1808, 1809, seluruh Finland telah disatukan dalam Empire Rusia. Dan pada tahun 1812, tentera Napoleon telah mengalami kekalahan dalam kempen menawan Moskow. Jadi selepas kekalahan Napoleon ini, Tsar Alexander Pertama memberikan tumpuan kepada bidang keagamaan. Ini menunjukkan bahawa peranan besar Tsar di Rusia sebagai pembuat dasar, menentukan dasar sama ada dasar dalam ataupun luar negara. Peranan yang ketiga Tsar ataupun Maharaja Rusia adalah melantik menteri. Maharaja tidak boleh memerintah tanpa dibantu oleh pembesar yang berjawatan menteri. Jadi kuasa untuk melantik adalah di tangan Tsar. Jadi peranan Rusia sangat besar. Peranan Tsar sangat besar dari segi institusi pemerintah dan pentadbiran, sebab dia ada kuasa untuk melantik menteri ataupun pegawai-pegawai kerajaan dalam sistem pentadbiran. Jadi dalam sistem pemerintah beraja di Rusia, Tsar juga mempunyai kuasa melantik menteri bagi mengukuhkan kedudukannya. Jadi selain daripada itu, bagi dia juga berkuasa untuk memecat menteri yang dianggap menentangnya dalam pemerintahan. Contohnya semasa pemerintahan Tsar Nicholas kedua, Tsar akan memilih dan melantik menterinya yang benar-benar boleh dipercayai dan mampu mentadbir kerajaan. Menteri, kalau kita lihat di waktu itu, diibaratkan sebagai tulang belakang ataupun penyokong kuat kepada kerajaan. Kuat atau lemahnya seseorang Tsar itu bergantung kepada golongan menteri ini. Misalnya kalau kita lihat Shah Catherine Agong yang memerintah Rusia pada tahun 1762 hingga 1796, meninggal pada 17 November tahun 1896. Beliau telah meneruskan dasar yang diamalkan oleh Shah Peter Agong dan juga seorang pemerintah yang gagah dan memiliki sifat diktator. Itu kuasa mutlak raja. Dia seorang yang membuat keputusan. Ini membolehkan Catherine berjaya menguasai wilayah Crimea dari Turki dan menguasai Poland pada waktu itu. Dan saya kita lihat juga, dengan bantuan menteri-menteri ini, Rusia dapat mengalahkan Empire Uthmania, membawa kepada perkembangan, mengembangkan lagi Rusia. Wilayah Rusia ini dari Laut Hitam ke Crimea. Dia mengembangkan lagi Timur ke Siberia dan mendirikan koloni Rusia yang pertama di Alaska. Dia mengasaskan bandar-bandar seperti Odessa, Kherson, Yekaterinov dan juga Nikolaev. Jadi banyak telah dibuatkan oleh Maharaja ini. Dengan bantuan menteri-menteri sebagai pembantunya dari segi pentadbiran. Mereka menubuhkan bank pusat Rusia, memajukan ekonomi dan juga memajukan sistem pendidikan di Rusia. Semua itu dengan bantuan menteri-menteri yang berkebolehan. Ini menjadikan Rusia sebagai satu kuasa yang baru, yang kuat pada waktu itu.
Peranan keempat Tsar ataupun Maharaja Rusia, itu bertanggungjawab menjaga keamanan, kebajikan rakyat. Itu adalah tanggungjawab Tsar. Peranan Tsar menjadikan Rusia sebuah negara yang maju setanding dengan negara Eropah. Ini mereka telah mendirikan akademik sains, membina jalan raya, terusan, mengasaskan kota St. Petersburg dan juga menyusun semula sistem pentadbiran untuk keamanan dan kepentingan rakyat. Menghantar pelajar-pelajar Rusia ke Jerman dan England untuk mempelajari ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu serta membawa masuk tenaga mahir dari Eropah. Itu cara yang dibuat oleh Tsar ini sebagai pemimpin yang memainkan peranan dari segi mewujudkan keamanan, kebajikan dan memakmurkan negara Rusia pada waktu itu. Jadi pemerintahan Rusia bertanggungjawab untuk memulih, menjaga keamanan dan keselamatan seluruh negara Rusia daripada ancaman musuh. Misalnya semasa pemerintahan Mikhail Romanov ini, beliau telah berjaya mempertahankan Rusia daripada pencoban asing dengan menjadikan beberapa bandar baru, bandar-bandar bandar-bandar di Rusia itu sebagai kubu di selatan untuk menentang Tatar dan juga Turki. Jadi usaha-usaha terlibat untuk membela nasib rakyat ini seperti mengeluarkan satu undang-undang menghapuskan semua hak golongan bangsawan terhadap petani. Ini menghapuskan sistem perhambaan terhadap golongan petani oleh golongan bangsawan. Ini antara peranan yang dimainkan oleh Tsar ini sebagai ketua yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebajikan dan kemakmuran rakyat serta negara. Peranan Tsar ataupun Maharaja Rusia yang kelima adalah sebagai ketua Angkatan Tentera. Jadi dasar peluasan kuasa wilayah juga mendorong pemerintah Rusia mengawal ketenteraan. Raja ini mengetuai Angkatan Tentera ini. Oleh kerana Rusia sering diancam, telah menyebabkan pemerintah Rusia memperkuatkan tenteranya seperti mana yang dilakukan oleh Peter the Great. Peter telah menambah peruntukan ketenteraan daripada 2.3 juta robel pada tahun 1701 kepada 32 juta robel pada tahun 1710. Jadi Peter juga telah memastikan peruntukan perbelanjaan pusat memberi keutamaan kepada pertahanan negara Rusia. Begitu juga semasa pemerintahan Yekaterina Agung, iaitu 1762-1796, yang telah meluaskan kuasanya ke Poland, Lithuania dan di selatan memerangi wilayah Empire Uthmaniyah. Jadi Alexander kedua juga kalau kita kaitkan juga merupakan ketua Angkatan Tentera yang telah memodelkan tentera Rusia dan berjaya membebaskan Bulgaria dari pemerintahan Uthmaniyah dalam perang Rusia-Turki tahun 1870-1898. Jadi Maharaja atau besar di Rusia itu bertanggungjawab mempertahankan Rusia dari ancaman luar seperti ancaman Turki Uthmaniyah, Perancis dan juga Empire Habsburg, dan juga membangunkan angkatan tentera yang besar dan kuat untuk mempertahankan negara Rusia. Oleh itu rakyat wajib Tsar juga telah membuat satu dasar berkaitan dengan tentera ini dengan mewajibkan rakyat berkhidmat sebagai tentera. Tempoh perkhidmatan dalam tentera telah dikurangkan daripada 25 tahun ke 15 tahun dan dikenaki berkhidmat sebagai tentera selama 6 tahun. Ini di samping itu perkhidmatan sebagai tentera simpanan juga diwajibkan kepada rakyat Rusia selama 5 tahun. Ini antara perkara penting yang dimainkan oleh Tsar ataupun Maharaja Rusia sebagai ketua Angkatan Tentera. Satu lagi peranan penting yang dimainkan oleh Tsar ataupun Maharaja adalah mengetuai bidang ekonomi. Ini sudah pasti Tsar sebagai orang nombor satu, dia juga menguasai ekonomi. Jadi Tsar juga memainkan peranan penting dari segi ekonomi. Tsar bertanggungjawab memajukan ekonomi supaya negara bertambah kukuh dan stabil. Kesungguhan pemerintah Rusia dalam memajukan ekonomi dapat dilihat semasa pemerintahan Peter the Great, Alexander kedua dan juga Nicholas kedua. Ini jadi contohnya semasa Peter the Great, beliau telah menggalakkan pembangunan industri perkilangan seperti membuat senjata, peralatan tentera, pembuatan makanan serta pembuatan seperti tekstil, kertas, kaca dan juga barangan kulit. Dan pada waktu ini kalau kita lihat industri besi dan kalori juga dimajukan di Ural sehingga Rusia boleh muncul sebagai pembekal besi utama untuk pasaran Eropah pada abad ke-18. Dan kalau kita lihat juga semasa Sir Alexander kedua, Rusia telah membangunkan sistem pengangkutan kereta api untuk sektor industri di Rusia. Jadi banyak bandar-bandar utama di Rusia telah dihubungkan melalui sistem pengangkutan darat yang utama iaitu kereta api. Begitu juga semasa pemerintahan Tsar Nicholas kedua turut memberi tumpuan kepada kemajuan pengangkutan kereta api kerana ia menjadi kunci pembangunan
ekonomi Rusia. Jadi kalau kita lihat semasa Peter the Great telah banyak membuat perubahan dari segi ekonomi ini. Contoh, telah memperkenalkan pelbagai cukai untuk menambah pembendaraan negara dan membiayai peperangan. Cukai tidak langsung cukai tidak langsung bagi barangan keperluan harian juga telah diwujudkan. Ini pada tahun 1718, cukai kepala diperkenalkan dan semua pendapatan ini dapat menambahkan perbendaharaan negara Rusia pada waktu itu. Jadi jelas menunjukkan bahawa Shah memainkan peran penting sebagai ketua yang mengetuai ekonomi Rusia ini untuk membawa kemakmuran kepada pentadbirannya. Satu lagi peranan yang boleh kita jelaskan tentang peranan Shah ataupun Maharaja, Rusia adalah sebagai ketua agama Kristian. Pemerintah Rusia juga berperanan sebagai ketua agama dan bertanggungjawab memperkukuhkan serta menyuburkan ajaran agama Kristian Ortodok. Shah perlu memastikan rakyatnya sentiasa mematuhi pengamalan agama Kristian. Ini sebagai contoh, semasa pemerintahan Peter the Great telah memberikan tawaran kemewahan dan kebendaan serta apa yang ada serta ada yang diugut, di mana tanah mereka akan dirampas jika tidak menukar kepada agama Kristian. Itu contoh bagaimana Maharaja Rusia menguatkuasakan dari segi peranannya sebagai ketua agama Kristian. Bagi menjaya keasrarannya juga, beliau telah mengarahkan membalik Kristian mempelajari bahasa masyarakat tempatan, menterjemahkan kitab Bible ke dalam bahasa tempatan dan menghantar mubalik yang tinggal bersama dengan keluarga yang menjadi sasaran pemerintahan. Jadi kalau kita lihat Shah sebagai ketua agama ini, dia telah banyak mencampur dalam hal ehwal agama, khususnya agama Kristian di Rusia. Jadi sebagai ketua agama Kristian, beliau bertanggungjawab memelihara tradisi kemaharajaan Byzantine, penaung kepada agama Kristian Ortodok, menyebarkan kepada rakyat di dalam Empire Rusia, menggunakan pelbagai pendekatan untuk menyebarkan agama Kristian Ortodok ini. Jadi Shah bertanggungjawab melantik patriarch ataupun ketua agama Kristian Ortodok. Zaman pemerintahan Peter pertama misalnya telah menggantikan jawatan patriarch ini dengan satu badan yang dikenali sebagai Holy Synod ataupun Peter pertama yang melantik dirinya sebagai pengerusi badan tersebut. Jadi penyusunan semula pentadbiran gereja sebagai satu kuasa dan keistimewaan gereja telah dikurangkan. Ini meletakkan pentadbiran gereja berada di bawah bidang kuasa Shah ataupun Maharaja Rusia. Ada sebab kenapa Shah bertindak sedemikian untuk mengawal pembesar, mengawal gereja dan juga mengawal rakyat supaya taat setia hanya kepada Maharaja. Jadi Holy Synod dianggotai oleh bishop yang dilantik oleh kerajaan pusat dan mereka bertanggungjawab kepada ketua Holy Synod, iaitu Maharaja ataupun Shah Rusia. Okey pelajar, apa yang boleh saya simpulkan apa yang kita belajar pada hari ini? Pertama, kedudukan dan peranan Shah di Rusia sememangnya tidak banyak bezanya dengan kedudukan dan peranan raja atau maharaja di mana-mana negara lain di dunia yang berlaku pada ketika itu. Tetapi akhirnya kedudukan dan peranan Shah tamat setelah berlakunya revolusi Bolshevik pada tahun 1917 di Rusia, dan akhirnya Rusia menjadi sebuah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Jadi pengaruh dan kekuasaan Shah agak menonjol dan berpengaruh di Rusia sehinggalah berlakunya gerakan revolusioner yang melancarkan revolusi Bolshevik. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, kedudukan dan peranan maharaja itu ataupun Shah itu kita boleh lihat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Ini kalau kita nak detailkan, kedudukan Shah di Rusia itu dari segi kedudukan tertinggi sebagai dari segi hierarki dan juga dari segi hierarki politik dan juga hierarki sosial, dan juga bagaimana Rusia itu adalah Shah itu berkuasa mutlak dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Dan satu lagi kalau kita lihat, Shah memang mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh golongan bangsawan ataupun rakyat biasa. Jadi keistimewaan ini, kedudukan yang tinggi, berkuasa mutlak itu menjadikan kedudukan Shah itu sangat tinggi dan sangat berkuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran Rusia. Jadi peran Shah juga dalam pemerintahan dan pentadbiran kita boleh bagi kepada segi politik, ekonomi dan sosial, dikaitkan dengan Shah sebagai ketua negara, ketua kerajaan, Shah yang menentukan dasar luar, Shah yang melantik menteri, Shah bertanggungjawab menjaga amanan kebajikan rakyat, Shah juga mengetuai akan tentera, mengetuai bidang keekonomi dan juga sebagai ketua agama Kristian. Ini untuk membolehkan Shah mengawal segala bentuk pemerintahan dan pentadbiran Rusia dan wilayah-wilayahnya berdasarkan kepada
kedudukannya yang tinggi dan juga berdasarkan peranan besar yang dimainkannya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jumpa lagi dan kita akan teruskan ini dengan siri-siri yang lain. Terima kasih.